الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Kalau ikut memang nak sebut cerita Ashabus Sabt, kerana saya sangat tertarik dengan ayat bila Allah Subhanahu wa taala kata wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Ya Allah, bagaimana kelompok yang menegur, kelompok yang tegur maksiat dipersalahkan. Ada kelompok yang tak suka awak tegur. Dalam bahasa kampung kita, buat apa tegur? Duk senyap. Ini berlaku di kalangan Bani Israel. Bila ada kelompok yang menegur maksiat, yang sampaikan nasihat, yang cegah kemungkaran, mereka ini akan dipersalahkan dan akan dimarahi. Tapi insya-Allah kisah ini esok lah. Kisah Ashab Sabt esok. Sebab hari ini saya nak sambung hadis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang saya baca dalam khutbah. Sebelum tu ada juga ayat yang sangat indah juga dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf bagi saya antara surah yang penuh dengan kisah pengajaran yang cukup penting dalam hidup kita sebagai orang Islam. Surah Al-A'raf. Ya Allah, Nabi Musa AS lepas selesai bertemu Allah Subhanahu wa taala dan 70 orang orang yang terpilih di kalangan Bani Israel telah dimatikan oleh Allah. Nabi Musa AS dia kata, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Nabi Musa kata, ya Allah, kalau boleh, engkau ya Allah boleh matikan mereka sebelum ni. Ya Allah, engkau boleh matikan aku dengan mereka sebelum ni. Afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, adakah engkau ya Allah akan binasakan kami kerana perbuatan orang jahat dan orang bodoh? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. Ya Allah, kata Nabi Musa AS, inilah ujian. Saya tertarik dengan Syekhuna bila kata fitnah dalam istilah orang Melayu. Kita orang Islam di Malaysia ni salah tafsir perkataan fitnah. Kita ingat perkataan fitnah ni maksudnya dia buat jahat kat aku. Fitnah dalam agama, ujian dalam agama, ataupun dalam perkataan Syekhuna jazahullahu khair, yakni perbuatan kejahatan ahli syirik di mana akan menyusahkan orang Islam kalau mereka mempengaruhi urusan umat Islam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
Bila mereka tanya Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah, boleh ke tidak kita melawan orang musyrik, orang kafir di bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala membenarkan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala membenarkan Rasulnya Nabi Muhammad dan para sahabat melawan orang kafir walaupun di bulan haram. Sebab kalau orang kafir dapat kemenangan atas orang Islam, maka mereka akan menyusahkan ibadah orang Islam. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Wahai sahabat, wahai umat Islam, ingat bila orang musyrik menguasai Makkah, kamu nak semaya pun payah. Siapa yang hamba kamu keluar daripada Makkah? Siapa yang menyusahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah? Orang kafir. Sebab tu Allah kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Maksudnya orang kafir bila dapat menguasai negara Islam, sebenarnya mereka akan menyusahkan atur cara ibadah umat Islam, dan sebenarnya inilah fitnah. Jelas? Ke tak jelas? Betul? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Al fitnatu fid din. Al fitnah bila Nabi Musa alaihi salam qala in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. Bila datang ujian dalam agama, seperti kita berlaku seluruh negara Islam, siapa yang pernah terfikir kita tak boleh nak salat di masjid bila berlaku pandemik COVID-19? Siapa boleh teringat? Siapa boleh terlintas dalam fikiran dia bahawasanya masjid kita akan ditutup dan salat Jumaat dihalang kerana COVID-19? Akhirnya sekarang ni COVID-19 tak ada benda, tak hilang tu, pupus dah COVID-19. Jelas ke tak? Sebab itulah ikhwani, orang kafir ni, kalau kita di Malaysia, di negara Saudi, negara Arab, negara Islam, semua kita bawah penguasaan Yahudi. Kalau awak ingat kita negara merdeka, kita tak merdeka. Kita diperintah oleh orang kafir. Dan kita negara Islam tak boleh nak melawan Amerika Syarikat ataupun Rusia. Kita negara yang sangat-sangat lemah. Hatta Saudi pun, hatta negara Islam, hatta Jordan, hatta Mesir, kita semua bawah kelompok ataupun bawah penguasaan orang kafir. Kita orang Islam sendiri, masjid-masjid yang besar, kita tak boleh nak sembahyang 2 tahun, betul tak? Kecuali orang yang tak ikut sistem Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi Musa AS, saya tak nak melencong jauh, Nabi Musa kata in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Bila datang ujian dalam agama, baik, 2 tahun kita COVID-19, tak ada apa. Sekarang ni kalau awak bersing di masjid, okay, senyum. Pergilah mall, orang bersing, tak ada apa. Dulu kalau bersing di mall, apa jadi? Rasanya KKM mari terus kat mall, kena tangkap sekali. Sore sah COVID, satu bangunan kena tangkap. Sebab apa? Sebab kononnya COVID-19 satu penyakit bahaya. Hatta ulama Islam kita pun tertipu. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis rawahu Imam Muslim, qala alaihi salatu wassalam badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Cepat banyak amal ibadah sebelum datang ujian dalam agama. Fitanun ka qita'il lail, ujian seperti malam gelap gelemak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fitnah ni seperti malam gelita? Malam gelap gelita. Orang Kelantan kata gelap gelemak. Naam, gelap gelemak. Sebab kita tak nampak. Rasulullah kata yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafirah. Seorang Muslim bangun pagi beriman kepada Allah, malam jadi kafir. Dalam satu hari kita boleh berubah. Pagi kita beriman, malam kita kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman, bila datang fitnah yang gelap gelemak ni, kita boleh jual agama demi sedikit habuan dunia. Inilah fitnah. Al-fitnatu fid din. Bila sebut dalam Quran, dalam hadis al-fitnah, satu ujian yang menyebabkan awak
tidak lagi percaya kepada Allah dan Rasul, dan boleh mengubah hukum Allah kerana fitnah akhir zaman. طيب إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Kemudian Nabi Musa AS kata dalam ayat seterusnya, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Nabi Musa AS kata, ya Allah, doa, اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة, ya Allah, catatlah amalan kami yang baik di dunia dan akhirat, kami telah hudna ilaik, yani kami rujuk kepada Allah, ya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata, tengok tuan-tuan, wallahi penting ayat ni. Qala azabi usibu bihi man asya. Allah kata, wahai Musa, azab aku boleh menimpa mana-mana manusia, mana-mana negara dengan azab aku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tuan, tumpu pada ayat ni. Penting sangat. Awak nak tahu ikut jalan lurus, adakah kita atas jalan yang lurus ataupun tidak? Ni ayat dia. Dengar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku, Allah kata, boleh meliputi semua benda, makhluk, tanah, bumi, langit. Fasa'aktubuha. Ya salam. Siapakah yang akan dapat rahmat Allah? Siapakah yang layak dapat rahmat Allah dan dapat yang kita doa selalu? Kita setiap hari doa, ihdinas siratal mustaqim. Adakah kita dapat jalan as-siratal mustaqim? Tengok. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha. Siapa yang akan dapat? Dengar. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Inilah golongan yang dapat rahmat Allah. Alladzina yattaqun, orang yang bertakwa, walladzina yu'tuna az-zakah, bayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran was sunnah. Siapa mereka? Lagi detail ayat seterusnya, rasanya ayat 157. Siapa? Cuba tengok. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Siapakah mereka ini yang dapat rahmat Allah? Siapakah mereka yang bertakwa? Segala ciri-ciri orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala terletak dalam ayat ni. Alladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Siapa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atba'un Nabi Muhammad, yani ahli sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan ahli bid'ah hasanah, ahlul ittiba'. Wallahi ya ikhwan, nasihat saya daripada hati dan untuk diri saya, alaikum bis sunnah, alaikum bis sunnah wa sunnatil khulafa wa athari sahabati was salafis salih. Ada satu perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya salam, qala alaika bi athari salaf. Dengar, ni kata sahih Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas. Ya Allah, peganglah atharus salaf, yakni kata-kata ulama salaf, as-sahabah, tabi'i, tabi'i. Apakah amalan sahabat, kata sahabat dan kata ulama salaf, para tabi'i? Abu Qulabah, Hassan ibn Atiyah, Al-Imam Muhammad ibn Sirin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ni ulama salaf ni. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, ini ulama salaf. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia telah menolak awak. Kita tak sip buat Wahabi ni, tak sip, biar tak apa beres. Memang akhir zaman orang tak nak orang yang ikut sahabat ni. Memang orang tak minat. Siapa minat orang sahabat? Siapa minat ikut salaf?
Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas. Walaupun manusia tolak awak, orang tak suka, ikut sunnah ni, tak ikut sunnah Wahabi. Macam ustaz Kelantan hok glamour. Ambo nak ikut tok guru ke ambo ke nak ikut Rasulullah. Kalau tok guru pergi kiri, Nabi pergi kanan, ambo tinggal tok guru ikut Nabi, aku Wahabi. Maksudnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Memang. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata alladzina yattabi'un al-ittiba' wa laysa al-ibtida'. Al-ittiba' wa laysa al-ibtida'. Ikut Rasulullah bukan kita buat agama baru. Tak boleh buat agama baru. Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas. Inilah kata Imam Auza'i rahimahullah. Awak kena ikut kata-kata para sahabat as-salafus salih walaupun manusia tak suka awak. طيب kita sambung. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Apakah ciri-ciri Rasulullah? Ya'muruhum bil ma'ruf, ajak mereka ke arah kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Antara ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Sekarang ni kita boleh ke cegah puak-puak lesbian? Boleh ke kita nak tegur bagi nasihat kepada LGBT? Boleh? Tak boleh. Boleh ke kita nak tegur kata amalan gay, amalan sadumi, perbuatan lelaki merupai wanita, wanita merupai lelaki, boleh kita tegur? Tak boleh. Sedangkan inilah antara ciri-ciri atba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Taurat wal-Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat, menghalalkan makanan halal, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Tuan, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara syariat yang paling senang. Tidak ada benda yang melampau dalam syariat Islam. Dalam hadis rawah al-Bukhari wa Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbar bagi khutbah hari Jumaat. Sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Fara'a rajulan waqifan fi syams. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki berdiri di tempat panah terik. Panah. Dia tak tempat teduh. Ra'a rajulan waqifan fi syams. Sahabat lain semua cari teduh dalam masjid. Panah. Faqala man hadha? Dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa lelaki ni? Hok duduk di bawah panah apa ni? Duduk bawah panah matahari. Qalu hadha Abu Israil. Maka sahabat kata, inilah Abu Israil. Nama dia, qalu ya Rasulullah, nazara an yaqifa fala yaq'ud. Dia buat nazar, dia nak buat amalan kerana dia nak dapat keridhaan Allah. Dia kata, ya aku nak berdiri pagi sampai malam tak saya duduk. Dia ingat dia boleh dapat pahala. Seperti mana kita tengok sekarang ni aliran sesat yang buat amalan, dia nak dapat keridhaan Allah tapi tak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tengok apa ni, orang yang dikatakan sufi tapi mereka bukan sufi sebenarnya. Mereka ni ahli bid'ah, ahlul ahwa, buat majlis zikir, nyanyi, bawa gendang dalam masjid, lepas tu gelek, apa panggil henyik, apa hinjik apa terhenjik. Ni kata tariqah, dia kata ni tariqah Naqshbandi, dia kata inilah Islam. Duk nyanyi dalam masjid, la ilaha illallah, tak ada la ilaha hu Allahu akbar. Sedangkan perkataan hu ni adalah amalan majusi. Kalau biasa tengok wallahu alam, yani dalam kitab Muhammad Sadiq Al-Baqir, kitab Kashful Anwar, antara kitab Syiah yang terkenal, antara zikir yang diamalkan oleh Syiah disebut hu. Ni amalan. Kemudian duk menari dalam masjid, buat bising dalam masjid. Semua ni menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ingat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang saya sebut sebelum ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad
Kharajtu ilaikum hatta ukhbirakum bi lailatul qadr fatalaha rajulan. Ingat tak hadis ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baginda alaihi salatu wassalam nak bagi tahu sahabat mengenai malam Lailatul Qadr bila. Fatalaha rajulan, baginda alaihi salatu wassalam terserempak dengan dua orang bergaduh, berkelahi dekat masjid. Qal farufi'at, maka fa unsituha, Allah Subhanahu wa taala telah angkat tarikh malam Lailatul Qadr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupa, Allah Subhanahu wa taala angkat. Maka Rasulullah SAW tak ingat. Kata ulama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menunjukkan bahawasanya salah meninggikan suara ataupun berkelahi ataupun buat bising dalam masjid Rasulullah SAW. Jadi Abu Israel, ingat kisah dia? Saya pernah sebut kisah dia. Dia buat nazar, kononnya nak berdiri, tak nak duduk. Qalu ya Rasulullah, laqad nadhara an yaqifa fala yaq'ud wa an yasum wa an la yatakallam. Ya Rasulullah, Abu Israel dia buat satu nazar ibadah nak dapat, kononnya dia nak mencari keridhaan Allah, dia tak nak dia nak berdiri, tak nak duduk. Wa an la yajlisa fi dhill, dia kata Rasulullah dia tak nak cari tempat teduh, nak menyiksa diri duduk di tempat yang panas sengaja. Dan dia nak puasa. Faqala Rasulullah muruhu falyaq'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, suruh dia duduk. Duduk. Wa an yajlisa fi dhill. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, suruh dia duduk cari tempat teduh. Suruh Abu Israel cari tempat teduh. Wa an yukmila sawmah, dan teruskan puasa. Fa inna Allah ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsih. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan orang yang menyiksa diri kononnya nak dapat keridhaan Allah. Apa moral, apa yang kita dapat, faedah yang kita dapat daripada hadis ini? Sebarang amalan penyiksaan diri ataupun sebarang, apa nak kata? Boleh tolong saya? Sebarang perbuatan yang menyusahkan diri kononnya untuk mendapat keridhaan Allah, kalau menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima, bahkan akan ditolak. Sebab tu ada hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Ya Allah, inilah kaedah penting. Hadis sahih rawah Imam Muslim. Tapi ulama hadis, ulama usul, mereka menjadikan dia kaedah utama. Mana-mana amalan yang orang reka untuk kononnya nak dapat keridhaan Allah, akan ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna. Mana-mana amalan ibadah kononnya nak dapat taat Allah tapi tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, akan ditolak. Ya Allah, jelas. Jangan kita nak tunjuk pandai. Jangan kita nak kata tak apa, Rasulullah tak buat, kita lagi pandai. Salah ke Rasulullah tak buat, kita tak buat? Kita boleh buat. Oh, demo lagi hebat daripada Rasulullah. Oh, kemah demo. Sebab itulah tuan Imam Malik rahimahullah qal, ma lam yakun yawma idin dina falan yakun al-yawma dina. Benda yang tak menjadi agama di zaman Rasulullah dan sahabat ketika Quran dan wahyu sedang turun, tak akan jadi agama hari ini. Apa salahnya sahabat tak buat? Saya pernah tengok seorang ustaz buat tahlil, ya, sahabat tak buat tahlil, kita boleh buat. Bayangkan tuan, sebab tu saya kata sila semak balik jalan awak betul ke tak. Sebelum buat sebarang amalan bid'ah. Sekarang kejap lagi akan timbul, tak lama lagi, dia panggil salat malam raya. Ada tak? Kelantan ada tak? Besok ada. Bukan tasbih, lain ustaz. Malam raya ada semaya, dipanggil malam ihya'u lailatul Eid. Ya Allah, saya pening. Saya cari. Ada hadis, saya tanya ustaz ni, tak apalah, seorang ustaz saya kenal. Minta maaf ustaz, 2 tahun lepas yang ni. Dan tahun lepas dia buat juga. Kita tegur dia tak nak dengar.
Dia buat de. Begitu. Ustaz, ada tak sebarang hadis Rasulullah pernah buat? Ada hadis. Mak gapo dia? Raya ambo. Kita cari. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan ingat hadis ini dhaifun jiddan, dha'afahu al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Bukan dha'afahu Muhib. Ambo tak ada gapo, ambo pun ikut ulama juga. Imam an-Nawawi qala la yasihhu syai'un min turuq hadzal hadis. Hadis ini tak ada sebarang sanad yang sahih. Kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya lailatai al-Eid lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam dua malam raya, maksudnya raya fitri ataupun raya besar, raya adha, raya kurban, barang siapa yang hidupkan dua malam raya ini, hati dia tak akan mati ketika hati-hati manusia akan mati. Man ahya lailatul Eid, jangan hafal hadis ni dhaifun jiddan, bahkan munkar. Barang siapa yang hidupkan dua malam raya, lam yamut qalbuh, tidak akan mati hatinya ketika hati-hati manusia telah mati. Ambo cek balik, hadisun dhaifun jiddan. Ikhwani, tahu tak hadisun dhaifun jiddan? Maksudnya kemungkinan, kepastian besar bahawasanya ada perawi penipu dalam sanad hadis ini. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tengok hadis ni, hadisun sahih, rawah Imam Muslim wal Bukhari, man haddatha bi hadithin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang bawa hadis yara, dia ragu ada penipu dalam hadis ini, maka dialah antara penipu-penipu yang sebarkan hadis ini. Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, dalam kitab Ad-Du'afa, Ibn Hibban kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan awak, kalau awak syak sedikit bahawasanya dalam sanad hadis itu ada perawi penipu, maka kalau awak sebarkan hadis ini, awak termasuk di kalangan penipu-penipu yang sebarkan hadis itu. Nampak tak? Kalau awak rasa hadis dhaif. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia melarang kita gunakan perkataan qala Rasulullah untuk hadis dhaif. Tak boleh. Kalau nak sebut, kata qila, sighatu at-tamrid, sighah khas untuk hadis yang sakit. Sighatu at-tamrid. Al-Imam An-Nawawi, kalau awak tahu hadis dhaif, tak boleh kata qala Rasulullah, tak boleh. Kata qila, ruwina, huddithna. Ni dipanggil sighatut tamrid. Kata-kata kita nak sebut hadis dhaif, tak boleh kata qala Rasulullah, tak boleh. Sebab hadis ini tidak ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kata dikira, disebut, diceritakan, mereka bagi tahu kami, sebab hadis ini hadisun dhaif, la yasih an Rasulillah, tidak sahih, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi saya bila dengar pasal hadis ni, tengok hadis dhaif, saya kata ke ustaz tersebut, ustaz, orang kenal ustaz ni rapat dengan saya, bukan setakat makan nasi lauk gapo dengan dia, siap makan roti canai cotek pula. Tahu roti canai cotek? Ada ke tak? Tak faham? Faham tak? Roti canai cotek. Cotek ni ada mata kerbau, telur mata atas kepala dia, atas ni. Orang muda tak tahu, minta maaf, orang lama tahu. Roti cotek. Jadi saya kata ke ustaz ni, ustaz, awak tahu hadis ini hadisun dhaifun jiddan, la yu'malu bih. Ajma' al-ulama, semua ulama hadis. Wa naqala anhum Ibn Mindah wal Imam Ibn al-Arabi al-Qurtubi, bukan Ibn Arabi yang sesat, Ibn al-Arabi al-Qurtubi al-Maliki, قال لا يحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام والعبادات. Tidak boleh gunakan hadis dhaif dalam ibadah dan dalam hukum, tak boleh pakai. Bukan kita kata ulama dulu. Imam Syafi'i rahimahullah, hadis mursal, Imam Syafi'i tak pakai. Hadis mursal yakni hadis yang tabi'i kata qala Rasulullah, tabi'i tak jumpa Rasulullah, ada sahabat yang telah digugurkan daripada sanad, hadis mursal, Imam Syafi'i tak pakai.
Bagaimana awak boleh beramal? Ni ulama kata, bukan kita. Tapi orang kita tak baca, tak ngaji. Orang kita kata ulama boleh pakai hadis dhaif. Ambil ayat, cuba ayat. Siapa ulama? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Betul, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata boleh gunakan hadis dhaif dengan 3 syarat. Tahu tak syarat dia? Yang pertama, alla yu'taqad annahu an Rasulillah. Syarat pertama, bila awak sebut hadis dhaif, jangan percaya, jangan kata ini hadis daripada Rasulullah. Apa gunanya? Jelas tak? Jelas Awak boleh, macam saya, boleh cerita pasal hadis dhaif, tapi kena waya hadis dhaif ini tidak ada kaitan dengan Rasulullah. Boleh, tak ada kaitan. Dan seperti mana kata Imam Nawawi, gunakan sighatu at-tamrid, sighah perkataan sakit, hadis lemah. Ruwina, hudithna, qila. Yani kami disebut, kami dengar. Jangan kata sabda Rasulullah, sebab tidak ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, ni panggil apa? Salat hidup malam raya. Nak hidupkan malam raya, salat Isyak jemaah, jangan tertinggal salat subuh. Tu je. Nah, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Antara ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut alladzina yattabi'un, apa dia? Tidak melakukan sebarang amalan yang melampaui batasan. Menyusah diri, buat zikir kononnya nak dapat keridhaan Allah. Mereka tak buat, Rasulullah dengan sahabat tak buat, kita boleh buat? Tak boleh. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa syariat yang sangat mudah. Tengok Abu Israil, Rasulullah kata apa? Innallaha ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsi. Satu lagi hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yamshi ila al-hajj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi nak menunaikan ibadah haji, baginda alaihi salatu wasallam melihat seorang lelaki dipapah oleh 2 anak dia berjalan kaki. Orang lain semua yang ada kenderaan, ada unta, naik atas unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ma bihi? Apa masalah dia? Qalu ya Rasulullah, laqad nadhara an yamshi wala yarkab. Ya Rasulullah, dia ni buat nazar nak pergi jalan kaki, tak naik atas unta, nak berjalan. Qal muruhu falyarkab fa inna Allah ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, suruh dia naik unta. Kalau ada kenderaan naik. Allah tak perlukan dia ni menyusahkan diri, tak guna. Orang kita kadang-kala dibuat satu amal ibadah, dia ingat Allah akan bagi pahala. Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Hujung surah Al-Kahfi. Allah kata, kamu nak tahu tak gulungan, qul hal unabbiukum, nak aku bagi tahu kamu bil akhsarina a'mala, amalan baik, banyak amalan dia, bukan baik, amalan banyak tapi rugi belaka. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum, amalan mereka sesat belaka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka ingat mereka tengah buat baik. Siapa? Orang yang buat amal ibadah tapi tidak ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut sunnah. Allahu akbar. Hari akhirat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allahu akbar. Ikhwani, alaikum bis sunnah. Hari ini tak sempat, minta maaf, saya tak sepanjang, sia kat orang. Panas pula, insya-Allah esok tak apalah, tengoklah ada banyak majlis, insya-Allah tak boleh panjang, kesian kat orang. Jadi insya-Allah kita akan sambung ataupun saya akan buat pencerahan hadis Imam Tirmizi. Panjang tak boleh. Kita buat kuliah khas insya-Allah nanti, insya-Allah taala. Dan cuma saya nak ingatkan satu benda, zakat fitrah
sebaik-baik keluarkan zakat fitrah kepada keluarga terdekat yang miskin. Naam. Antara hadis sahih, boleh sebut insya-Allah, hadis Zainab radhiyallahu anha. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Qala dalam hadis sahih Muslim wal Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar an-nisa tasaddaqna min haliyikun atau tasaddaqna min huliyikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai wanita, banyak keluarkan zakat emas kamu. Al-huli yani barang emas, barang kemas. Faraja'tu ila al-bait. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud balik ke rumah. Faqultu li Abdullah, aku kata kepada suami dia Abdullah bin Mas'ud, faqultu innaka rajulun qalilu dhatil yad. Kata Zainab, mu ni suami aku, tapi awak ni miskin, qalilu dhatil yad. Fa'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was'alhu hal yujzi an ukhrija ank wa illa saraftuha li ghairikum. Kata Zainab, gilah kat Rasulullah, wahai Abdullah Mas'ud, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah faqad amarna an nukhrija zakata huliyina wa innaka rajulun qalilu dhatil yad fa akhrijuha ilaik wa illa saraftuha li ghairikum. Dia kata, pergilah tanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kami keluarkan zakat emas. Kalau boleh, baik aku bagi kat engkau, awak tak ada duit. Kalau tidak, aku bayar kat orang lain. Faqala Abdullah, bal idhabi ila Rasulillah anti, awaklah pergi. Kata Abdullah Mas'ud kat bini dia, kat Zainab, pergilah engkau, awak pergilah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fadhahabtu. Kata Zainab, aku pergi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu imra'atan min al-ansar hajati hajatuha. Kata Zainab, bila aku sampai kat Rasulullah SAW kat pintu bilik baginda, jumpa seorang lagi wanita, orang Ansar. Persoalan dia sama dengan persoalan aku. Maksudnya dia pun nak bayar zakat, tapi nak tanya boleh ke tidak bayar zakat untuk suami yang miskin. Zakat zakatul hili, yakni zakat barang kemas. Wanita kena keluar kalau sampai nisab. Bila Zainab pergi, qal wa kanat qad ulqiyat al-mahabatu ala Rasulillah. Ketika itu orang bukan orang sebarangan boleh pergi tanya Rasulullah, tak boleh dah masa tu, wallahu alam, yakni di akhir hayat Rasulullah, ulqiyat al-mahabah. Orang nak pergi jumpa Rasulullah takut, gerung sera gerung, takut. Jadi wanita pun nak tanya Rasulullah, takut dah, ada mahabah, ada kehebatan Rasulullah. Qal fa kharaja Bilal. Qalat, kata Zainab, keluar Bilal daripada bilik Rasulullah. Faqultu ya Bilal, hal laka an tas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yujzi al-mar'ah an tukhrija zakata huliha ala zawjiha wa aitamin fi hujriha. Kata kata Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud, wahai Bilal, boleh tak awak masuk tanya Rasulullah, boleh ke tidak wanita isteri keluarkan zakat emas dia, bagi zakat ni keluar beri kat tok laki dia, dan boleh tak dia bagi zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dia jaga, boleh ke tidak? Hal yujzi, jadi ke tak? Maksudnya Allah terima. Wala tukhbiruhu man nahnu. Zainab kata, jangan bagi tahu Rasulullah siapa kami. Zainab malulah nak tanya tapi malu. Qal fa dakhala Bilal. Bilal masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal kata, Rasulullah, ada seorang wanita Ansar dan ada seorang wanita yang tanya mengenai hukum, boleh ke tidak dia keluarkan zakat emas dia beri kat tok laki yang suami dia yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man hiya? Rasulullah tanya. Bila kata Zainab, bila kata nama dia Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, ayyuz zayanib? Zainab hak mana satu? Rasulullah nak tahu juga. Qala Zainab zaujatu Abdullah bin Mas'ud. Kata Bilal radhiyallahu an, ni Zainab isteri
Abdullah bin Mas'ud, apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh ke tidak isteri keluarkan zakat untuk beri kat suami hak miskin? Boleh ke tidak? Qala Rasulullah, na'am, boleh. Fa inna laha ajran. Wanita yang kaya kalau nak keluarkan zakat emas dia untuk suami hak miskin, boleh. Bahkan dia dapat 2 kali ganda pahala. Laha ajrus sadaqah, dapat pahala zakat, wa ajrul qarabah, dapat pahala kerana ini suami dia. Al-qarabah, saudara. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita nak keluarkan zakat fitrah untuk mak saudara, pak saudara, sepupu hak miskin, boleh. Lebih baik, lebih afdal bagi kat dia. Ini pendapat ulama Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad, bukan pendapat Pak Araksi dia. Jangan ingat. Saya pun rujuk kepada kitab ulama. Ulama pun ambil hadis Rasulullah ini sebagai bukti. Sebab tu saya kata, awak bila buka kitab Risalah, tengok hebatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil pada hadis. Imam Ahmad kata apa? La tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wa khudh min haitsu akhadhu. Cedoklah ilmu sama daripada sumber yang Imam Ahmad ambil. Oh, tak boleh. Siapa kita ambil daripada hadis? Oh, sesat ambil hadis Rasulullah. Ya Allah. Tak, inilah ilmu. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi boleh ke tidak? Boleh. Tapi dengan syarat tok laki betul-betul miskin. Jangan tok laki kaya, bini pula kaya. Duduk main apa? Duk tipu. Allah tahu. Tok laki kata kat bini, oh demo banyak bitih. Bui ya zakat ni tak payah tubik kat luar. Tok laki demo abe, demo pun kaya juga. Demo kontraktor. Demo baru ni dapat projek dengan YB tu 100,000. Jangan raya. Dah ada hadis. Ni menipu atas Rasulullah, jangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang sangat miskin. Dan Zainab radhiyallahu anha pun jaga anak yatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia bagi zakat kepada tok laki dia. InsyaAllah. Dan juga ada hadis Ummu Salamah, tapi tak sempat hari ini. Jadi banyak hadis Abu Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suruh dia bahagikan tanah dia kepada saudara mara dia. Lebih baik kita bagi zakat fitrah. Tapi zakat fitrah, kalau kita nak keluarkan zakat fitrah ke ayah mak tak boleh. Kerana mereka ni adalah tanggungan kita. Tidak sah. Dan kita nak bayar zakat fitrah ke anak tak boleh. Ayah nak keluarkan zakat fitrah bagi ke anak tak boleh. Sebab anak adalah tanggungan seorang ayah. Dia kena bagi makan, bagi minum. Tak sah, tak jadi. Tapi kalau sepupu sepapa hak miskin, pak saudara, mak saudara hak betul miskin, duduk kampung, tak ada beras, kita bagi beras kat dia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.